Selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu dan rakan-rakan saya. Hari ini saya akan memberikan tentang kebudayaan permainan tradisional warisan memupuk persefahaman. Permainan tradisional semakin dilupakan kerana kewujudan permainan yang canggih seperti permainan video dan komputer. Permainan tradisional banyak kebaikannya. Kita dapat mengisi masa lapang dengan bermain permainan tradisional. Selalunya, kita bermain permainan tradisional pada waktu petang. Jadi, kita dapat berhibur selepas waktu persekolahan dengan bermain permainan ini. Seterusnya, permainan tradisional dapat mengeratkan perhubungan antara satu sama lain. Kita boleh bermain permainan tradisional dengan berbagai lapisan masyarakat. Bermain permainan tradisional juga menerapkan semangat berpasukan dalam kalangan para pemainnya. Bermain permainan tradisional merupakan hiburan yang menarik. Kita tidak memerlukan peralatan yang mahal atau kawasan yang luas untuk bermain permainan ini. Akhir sekali, permainan tradisional dapat memupuk nilai tradisi dalam kalangan generasi masa kini. Kita hendaklah menghargai warisan kebudayaan ini kerana permainan tradisional dapat membentuk generasi yang berpekerti mulia. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, permainan sepak raga wujud sejak 600 tahun lalu. Pada masa itu, permainan ini dimainkan oleh golongan bangsawan yang mengemari permainan ini. Pada masa sekarang, sepak raga lebih dikenali dengan nama sepak takraw. Ia bukan hanya dimainkan oleh orang Melayu sahaja, tetapi bangsa-bangsa lain malah telah dikenali di seluruh. Guli ialah sejenis bola kecil yang biasanya dibuat daripada kaca, tanah liat atau akir. Ia biasanya dimainkan oleh kanak-kanak. Guli juga boleh digunakan dalam sesetengah permainan lain, contohnya congkak. Ramai juga yang mengumpul guli sama ada untuk nostalgia atau warna estetiknya. Seterusnya, gasing merupakan sejenis permainan yang boleh berputar pada paksiknya sambil mengimbang pada satu titik. Gasing ialah permainan tradisional orang-orang Melayu sejak dahulu lagi. Biasanya dimainkan selepas musim menuai. Permainan gasing dipertandingkan antara kampung. Pemenang dikira berdasarkan tempoh masa gasing mampu berputar. Tali lompat Cina adalah permainan anak-anak yang bermula di China pada abad ke-7. Permainan ini menggabungkan kemahiran hopscotch dan tali lompat disertai dengan nyanyian. Pemain minimum untuk permainan ini adalah 3 orang. Dua peserta akan saling berhadapan dan letak tali di pergelangan kaki sehingga tegang, manakala pemain ketiga akan berdiri di antara dua sisi tali itu dan bersedia untuk melakukan serangkaian pergerakan yang semakin sukar tanpa melakukan kesalahan. Seterusnya, permainan tradisional Cina kedua yang akan saya bicarakan adalah mahjong. Mahjong adalah permainan catur Cina. Biasanya, permainan ini dimainkan oleh 4 pemain. Mahjong juga boleh dimainkan oleh 3 orang, tetapi peraturan permainan untuk 3 pemain dan 4 pemain adalah beza. Mahjong adalah permainan yang sukar kerana peraturan permainan adalah berdasarkan di mana permainan ini dimainkan. Tetapi yang istimewa mengenai permainan ini bukanlah peraturan dan cara permainan yang berbeza, tetapi asal permainan ini. Sehingga hari ini, satu-satunya kisah yang disahkan mengenai permainan ini adalah permainan ini berasal dari China. Asal pemain merupakan sebuah permainan papan Cina yang dimainkan oleh 2 orang pemain. Xiangqi bentuk kini berasal dari China. Oleh itu, ianya digelar sebagai catur Cina. Permainan ini didapati telah mula dimainkan seawal abad ke-4 selepas Masehi di China. Chaturanga. Usul catur moden semula dikenal dengan nama Chaturanga yang berkembang di India
pada abad ke-6. Sejak awal pemain ini sudah memperkenalkan dua pihak yang bermain perbezaan buah catur dengan kekuatan yang berbeza dan kemenangan tergantung pada buah terakhir atau dalam catur moden ditandai dengan tumbang nia. Dalam catur kuno, papan catur memiliki 100 kotak atau malah lebih. Pada awal ke-19, sebuah pendapat disampaikan Kapten Hiram Cox dan Duncan Forbes bahawa dulu catur dimain 4 orang sekaligus termasuk 4 pemain dalam caturangga. Caturangga adalah sebuah simulasi pemain perang guna memperlihatkan kekuatan strategi milimeter India saat itu. Astapada kotak 8x8 di sebuah papan merupakan tempat bermain caturangga. Papan lain yang dikenal di India adalah Dasapada 10x10 dan satu rankam 9x9. Ilmuwan Arab Abu Al-Hasan Ali Al-Masudi memberi rincian tentang penggunaan catur yakin sebagai sebuah alat strategi militer, matematik, perjudian dan terkadang dihubungkan dengan ramalan nasib di India dan tempat lainnya. Catatan Masudi juga menunjukkan Ivory di India merupakan daerah produsen alat permainan catur kali pertama, menyebarkan serta memperkenalkan permain ini dari Persia ke India. Padi ialah sebuah permainan tradisional India. Permainan ini sangat terkenal di selatan Asia. Ia adalah permainan bangsa Bangladesh dan juga meluas di Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab dan Maharashtra di India. Dalam satu permainan, 2 pasukan dibentuk yang mana terdiri daripada 7 pemain. Gelanggang yang digunakan adalah 12.5 meter times 10 meter. Separuh daripada gelanggang bola keranjang. Setiap pasukan mengandungi permainan simpanan seramai 5 orang. Orang budaya. Kesimpulannya, permainan tradisional dapat mengeratkan hubungan antara bangsa sama satu lain. Contohnya, orang budaya Cina dapat bermain permainan tradisional budaya mereka dengan orang Melayu. Bukan itu sahaja, keunikan permainan tradisional Malaysia meskipun secara asasnya lahir dari sesuatu kaum, namun ia kemudiannya diwarnai dan dimainkan bersama tanpa mengira bangsa, latar belakang dan usia. Selain itu, permainan tradisional dapat memupuk nilai-nilai murni sejak kecil, meluntur bulu biara dari rumahnya. Contohnya, nilai bekerjasama, nilai semangat bermasyarakat dan sebagainya. Hal ini juga dapat menyebabkan rakyat sesebuah negara menjadi lebih cinta akan negara. Di samping itu, permainan tradisional juga dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional di kalangan rakyat supaya mereka sedar akan frasa bersatu teguh, bercerai roboh. Akhir sekali, permainan tradisional dapat mengisi masa lapang kita. Hal ini juga dapat memberitahu kepada masyarakat kepentingan masa kerana masa itu emas. Terima kasih.